إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير. أرزقنا يا الله يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تحسن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kepada kita dapat kita bersama semula untuk kita sambung semula kita usul tauhid di ma'arifatul turuqil iman di Rabbil Mujib karangan Al-Alim Al-Arab Syekh Husain Nasir bin Muhammad Al-Mas'ud Al-Bajali. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada subuh pagi ini diberkati Allah dari rahmat Allah kepada kita, suatu amal yang dilihat ibadah pada hari akhirat pula insyaAllah. Bersama-sama kita berbagi di dalam Allah melalui projek i'tikaf dan kita akan sambung semoga sampai kitab ini ke surat yang keempat dan bermula yang ketiga insyaAllah kita sambung di sini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi qawlihi fi daraini amin. Dan bermula yang ketiga daripada apa? Daripada muqaddimah fadilatul ilmi wa ta'limihi wa ta'allumihi. Suatu pembuka bicara pada penerangan kemuliaan dan kelebihan ilmu, kemuliaan dan kelebihan menuntut mengajar ilmu, dan kemuliaan dan kelebihan menuntut ilmu, supaya kita lihat kemuliaan dan kelebihan yang dimuliakan oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah. Setelah kita mengakui bahawa kemuliaan ini adalah yang Maha Agung yang Allah, maka yang memuliakan kemuliaan ini adalah yang Maha Agung. Maka yang jangan ada lebih ataupun berkemuliaan yang lain daripada yang lebih dan yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini bahasa Arab, bahasa Melayu Sanskrit ya, Dewata Mulia Raya. Kalau kita pergi ke batu surat kita jumpa ada tulisan Dewata Mulia Raya, itu bahasa Sanskrit diterjemahkan dalam bahasa Arab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasa Arab kita tak faham, bahasa Sanskrit itu kita tak faham. Jadi tak ada masalah. Baik. Jadi bila disebut Allah ismu zat, nama bagi zat Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka disebut Allah nama bagi zat Subhanahu Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Ta'ala Maha Agung Allah daripada gandingan, daripada seumpama. Maka disebut Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya memenuhi hati qalbu kita dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sebab itu disebut kepada kita wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kita bertasbih memuji Allah pagi dan petang, berdiri dan duduk, jaga bergerak dan
tidur dan berdiri dan duduk, jaga dan tidur. Hendaklah kita sentiasa bertasbih dan bersandar Allah. Maka kita baca kitab ini, apa yang dilihat, apa yang dimuliakan Allah, apa yang dilebihkan kepada Allah. Jadi kita dah masuk yang ketiga, yaitu al-fadilah bi ta'allumihi, kemuliaan dan kelebihan menuntut ilmu yang dimuliakan dan dilebihkan Allah kepada makhluk. Jadi kita tengok bersujud. Baik, Allah musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula yang ketiga, artinya kelebihan orang yang menuntut ilmu, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Innal malaika, yaitu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u hatta hadhi talibil ilmi irdan bima yatlubu. La tad'u ajnihataha li talibil ilmi irdan bima yatlubu. Maksudnya, artinya, berbahasa segala malaikat, makhluk yang bernama malaikat, yang Allah sebut sebagai arti sami'na wa ata'na. Mereka ni mendengar dan mentaati Allah. Jadi malaikat ni makhluk suci, maksudnya suci daripada segala dosa, kekurangan, dosa dan lain sebagainya. Makhluk suci malaikat. Sungguhnya menghantar mereka itu, meletak mereka itu, merendah mereka itu, akan segala sayap mereka itu, bagi orang yang menuntut ilmu. Makna berdasarkan hadis ini, malaikat ada sayap seperti yang diperlihatkan kepada Nabi akan rupa Jibril alaihissalam. Dikembangkan malaikat itu tutup ufuk timur, dikembang sayapnya sebelah tertutup seluruh warna-warna lain, luas sungguh, besar sungguh sayap Jibril alaihissalam. Maka kemudahan para malaikat ini diletakkan untuk orang yang menuntut ilmu, kerana suka, kerana reda. Mengapa suka dan reda? Sebab ilmu ni suatu yang amat mulia, kan? Maka Allah jadikan kita ni insan dengan hati, diberikan kurniakan hati, supaya hati tadi nazirun ila subhanahu wa ta'ala, supaya hati ini dengannya dapat melihat akan keagungan Allah, dapat memahami akan keagungan Allah. Maka disebut di antaranya dikatakan hadis. Di antaranya bukan hadis, tapi seorang pengkaji hadis mengikut istilahnya dia tidak hadis, tetapi mengikut maknanya dia hadis. Apa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalimah yang popular. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, sesungguhnya mengenal Allah. Maksudnya apa? Alamat orang itu mengenal Allah, sesungguhnya dia mengenal dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang tak kenal Tuhannya, dia tak kenal dirinya. Jadi orang yang kenal dirinya, sesungguhnya orang itu telah mengenal Allah. Memang dia mengenal Allah, maka diibaratkan dengan bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baik, mengenal Allah itu ada suatu pengetahuan yang Allah muliakan, dan semulia-mulia pengenalan, dan semulia-mulia dan setinggi-tinggi dan sebesar-besar kefarduan itu mengenal Allah. Maftaradallah, dia suatu kefarduan afdalu minat tauhid, daripada mengenal keesaan Allah. Maka mengenal ini suatu pengetahuan, dan awal agama itu mengetahui akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil awaluddin ma'rifatullah. Baik, seluruh maksud ilmu, maksud menuntut ilmu adalah kerana lil'abdi, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka dengan ilmu yang ada ini kita berbeza martabat, seperti mana dalam
dalam kelebihan dan kemuliaan para ulama yang kita baca lepas. Jadi berbeza bila seseorang itu ada pengetahuan, berbeza dengan orang yang tidak pengetahuan di sisi Allah. Kerana itu dihimpitkan pewaris Nabi adalah yang berpengetahuan. Al-ulama warasatul anbiya. Level status dia berbeza di sisi Allah. Walaupun kita nilai dia biasa, dia manusia dah dulu itu kawan dulu itu, tapi di sisi Allah dia berbeza. Sebab tu yang dimuliakan Allah kita kena muliakan, yang dibesarkan Allah kita kena besarkan. Sekiranya kita tadi orang yang ada pengetahuan hakikat bahawa Allah lah yang Maha Agung dan sesuatu yang dimuliakan Allah itu sesuatu yang besar yang kita kena lihat di sini. Baik, maka hati kita tadi dikurniakan Allah supaya mengetahui, ini membezakan antara kita dengan haiwan dan melebihkan pula kita dengan malaikat, kerana dengan pengetahuan itu dapat kita menolak segala desakan, bisikan, rayuan, nafsu dan syahwat. Kerana malaikat tak ada hati, malaikat tak ada nafsu dan syahwat. Maka dengan dapat kita menolak, menghindari, terjerumus dalam maksiat, dalam kelalaian, dalam akhlak. Dia kerana bisikan nafsu dan syahwat itulah yang mengangkat kita melebihi daripada malaikat. Cabaran tak ada kepada malaikat, cabaran ada kepada insan. Baik, maka ilmu ini kesimpulannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka status mengabdikan diri kepada Allah pula berbeza-beza, tidak standar, tidak sama. Maka ulama membezakan adanya ibadah, adanya orang berkhidmat dan mentaati Allah, tetapi labelnya ibadah. Ada orang yang berkhidmat dan bertaat, melakukan taat kepada Allah, tetapi labelnya ubudiyah. Ada orang yang berkhidmat dan mentaati Allah, tetapi labelnya ubudah. Berbeza antara ibadah, ubudiyah, ubudah. Apa maksud ibadah? Apa maksud ubudiyah? Apa maksud ubudah? Maka diperjelaskan, ibadah itu sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang kerana menuntut kelebihan dan ganjaran dijanjikan Allah. Maka sesiapa yang pengetahuan dalam hati dia sekadar melihat kelebihan dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, maka dilaksanakan ketaatan dan ibadah itu labelnya hanya ibadah, tidak ubudiyah. Namun bila sampai satu keadaan pengetahuan hati berbeza dengan yang pertama, kuat dia cenderung kepada Allah, dia tabri, dia melepaskan diri minal hauli wal quwwah, daripada melihat dirinya melaksanakan ibadah dan meninggalkan ketaatan fi ibadati, pada dalam ibadah. Inilah orang yang mencapai ubudiyah. Bila tiada darinya sesuatu kelebihan, sesuatu khidmat dan taat, hanya semata-mata anugerah daripada Allah, hilanglah rasa, terlepaslah daripada mengharap sesuatu yang tiada ia lakukan walaupun sedikit, kerana semata-mata khidmat dan taat yang ada pada dirinya itu yakin dan dilihat semata-mata kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia sampai kepada ubudiyah, maka semua tadi dibezakan dalam pengetahuan seseorang dengan apa yang dia buat. Sebab itu kelebihan menuntut ilmu ini yang dimuliakan dan yang dilebihkan Allah kerana Allah, bukan kerana nafsu. Bukan kerana kita belajar, kita mengaji, lalu kita mendapat kita mendapat jawatan pekerjaan yang sesuai layak dengan itu, maka gembiralah nafsu kita itu tadi tak termasuk dalam bentuk ilmu yang terpuji. Sebab itu mengejar sesuatu selain daripada keredaan Allah, dia mengejar sesuatu menuntut keredaan nafsu dia, itu berbeza tu. Itu berbeza dengan maksud dan kitab. Baik, maka yang dimaksudkan malaikat, yang dimaksudkan di sini sehingga kan makhluk suci ini merendahkan diri, memberi penghormatan tertinggi ini
kepada orang yang menuntut ilmu kerana Allah, kerana menuntut redha Allah, redha malaikat, redha Allah, redha para rasul, redha Allah. Sudah tentulah yang menuntut itu menuntut redha Allah, bukan menuntut redha nafsunya, bukan mencari kesenangan dirinya, bukan mencari pangkat darjat dan keselesaan duniawi. Maknanya bukan kita mengaji untuk jadi pandai sehingga memberi, menyumbang berjasa kepada orang yang tak berkemampuan. Contoh, bukan semua orang boleh jadi arkitek buat bangunan lah, tetapi di hati dia bina bangunan untuk orang yang susah. Contoh, untuk orang yang tak dapat berlindung daripada panas dan hujan. Contoh, kerana menuntut redha Allah. Bukan tak ada tokoh-tokoh Islam yang mencetus seni bina sehingga mengagumi dunia barat kan. Orang Islam tu yang buat tu, antaranya Mimar Sinan nama dia ingat ni. Orang Turki. Kalau kita tengok dia punya ilustrasi gambar orang tu, serba dia tu rasa-rasa tu, kalau kita jalan kan tu sok-sok ada. Antara tokoh yang buat binaan tak berasaskan dia, dan dia lah orang yang pertama mencetus seni bina tak berasaskan dia. Habis dia buat macam mana kalau bangunan tak ada tiang, itu yang itu separuh tu, yang kubah separuh tu, atau kubah atau bertekad tanpa ada tiang, menunjukkan seni bina yang mengagumkan. Sistem bunyi dia pun dia berhantar juga. Dulu kan tak ada sistem mic, nak bagi dengar semua suara dalam masjid buat alat tunan suara semua lengkap. Tetapi dia sendiri pun rumah tak ada. Bila dia sendiri, rumah dia pun tak ada. Padahal rumah dia sebesar masjid tu dah juga dah. Dia keretan menuntut redha Allah. Jadi di mana hati dia, ilmu yang walaupun zahirnya duniawi, tapi mafiyatul akhirah, tunggangan untuk dia mencapai darjat tinggi di sisi Allah, bukan untuk nafsu dia. Baik. Dan sabdanya selanjutnya, sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan dan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa ma fil ardi hatta al-hitan fil ma'. Artinya barang siapa berjalan dia akan satu jalan, berjalan dia akan satu jalan, padahal menuntut dia padanya akan ilmu. Dia bermusafir, dia bermusafir meninggalkan negeri dia, meninggalkan tempat perkampungannya, menuju ke tempat untuk dia menuntut ilmu. Nescaya memudah oleh Allah baginya akan jalan kepada syurga, dan bahawasanya orang yang alim sungguhnya meminta ampun baginya oleh segala mereka yang dalam 7 kota langit dan segala mereka yang dalam bumi, hingga segala ikan yang di dalam air. Bagaimana susahnya jalan hendak ke syurga ni. Masya Allah, Nabi dah sebut dah masalah jalan nak ke syurga ni. Hufat 5 kali, diselubungi dengan kebencian dan kesedihan. Digambarkan jalan ke syurga ni, jalan ke neraka ni, laluannya bersih, aman, selesa, sesuai dengan nafsu. Sebaliknya jalan nak ke syurga ni hufat 5 kali, diselubungi dengan ketakutan, kesakitan, kesedihan. Jalan nak ke syurga, kesimpulannya susah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan rupa kesusahan itu dengan 7 aqabah, dengan 7 halangan. Halangan at-taubah, halangan al-ilm, sampailah halangan alhamdu wa syukur di akhirnya.
7 kesusahan. Setiap kesusahan ini mulai teliti dalam kitab Minhajul Abidin. Sekiranya begini kamu berjaya, sekiranya begini kamu gagal, sekiranya begini kamu berjaya, sampailah alhamdulillah syukur. Alhamdulillah syukur suatu aqabah dituntut ke atas kita di dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan halangan dan kesedihan. Hati tetap mensyukuri sekalipun bala dan kesedihan, mesti kena syukur seperti mana yang dituntut Allah, mensyukuri akan dia dalam apa juga keadaan. Maknanya kita kena letak hati kita ni isti'jal dan bersegera dengan jannatul ajilah, dengan surga yang segera. Maknanya kita tak boleh petikai takdir Allah, tak boleh pula hendak jika begitu, jika begini dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Kita kena dituntut bersyukur ya. Maka nak jadi seorang yang ketika apa keadaan pun syukur dengan Allah, bukan senang, susah. Ketika dapat makan pagi, okey. Ketika kita tak dapat makan pagi, rasa tak selesa dah. Rasa tak selesa tu kadang-kadang sampai kita menyusahkan orang lain, sampai keluar akhlak kita, sampai kita zahirkan ketidaksukaan kita apa yang berlaku. Hakikatnya tiada sesuatu yang terjadi yang berlaku, sama ada kewujudan sesuatu atau hal kelakuan sesuatu, suka atau sedih, suka atau duka, sakit atau sihat, lapar atau kenyang, selesa atau tak selesa, semuanya telah ditetapkan pada hakikatnya Allah. Maka segi hakikat hati ini tadi kena reda dengan takdir Allah dan bersyukur dengan segala ketetapan. Karena kita tak tahu, kadang-kadang yang kita suka, kita tak tahu di situ yang ada kebaikan bagi kita. Ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang kita tak suka, di sana ada kebaikan untuk kita. Sesuatu yang kita suka, di sana ada kejahatan untuk kita. Maka lebih baik kita serah kepada redha dan ketetapan Allah. Baik. Jadi di mana kita tadi nak jalani syurga ni bukannya senang, susah. Susah sangat. Diujinya pada zahir, diujinya pada batin. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dapat zahir siapakah yang terbaik setelah lulus ujiannya. Tak lama pun, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, kita diuji Allah. Tapi ramai yang terperasan, yusimuna sunnah. Mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu yang terbaik. Sedangkan si Allah tidak macam itu. Setelah apa yang di hatinya tak kepada Allah, maka timbullah rasa sempurna, timbullah rasa selesa. Timbul rasa sempurna dan rasa selesa ni kalau kita balik pada kajian Imam Al-Ghazali rahimahullah. Diri yang terperangkap dalam dua keadaan. Satu yang bernama nafsu al-ammarah bisu, yang kedua diri yang bernama lawamah, diri yang sepenuh hati dia melaksanakan segala perintahan dan meninggalkan segala tegahan Allah kerana nafsu dia, kerana dia melihat kerana nafsu dia, kerana rasa selesa diri dia, kerana dia melihat diri dia tadi ada kelebihan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, kerana dia mendapat hapuan dan janji dan ganjaran Allah dengan yakinnya. Dia merasa Allah ini Tuhan yang telah pun atau mesti menyediakan ganjaran yang telah dia buat. Maka dia mengejar ganjaran-ganjaran itu, sehingga kan hari-hari dia melihat orang lain lebih hina daripada dia, orang lain lebih sesat daripada dia, dia lebih sempurna daripada orang lain. Dia takabur besar dalam jiwa dia. Nama dia amal bisu. Nama dia lawamah, bukan amal bisu, nama dia lawamah. Karena hidup dia zahir dia penuh dengan maksiat. Tak kira jahat, tak kira jahat zahirnya orang nampak atau orang tak nampak, batin penuh dengan keburukan, zahir penuh dengan maksiat. Dia rasa seronok dengan apa yang dia buat. Itu dipanggil amal bisu. Dia buat kejahatan dan maksiat kerana puas diri dia. Yang hak kedua tu dia buat ketaatan kerana puas diri dia. Maka kedua-dua nafsu ni tadi, orang yang jauh dengan Allah, yang dekat dengan Allah,
orang yang melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat bukan kerana kepuasan dirinya, tapi ridha dengan keredaan Allah. Itu yang kita kena faham untuk jadi hamba kepada Allah. Kesimpulan yang kita belajar ni, untuk jadi hamba dan baik dengan Allah, maka hubungan setiap perkara yang kita buat mestilah ada kaitan, ada hubungan dengan bagaimana nak mendapat redha dan kasih Allah dan Rasul. Itu tujuan kita mengaji. Di mana pun kita mengaji lah. Mengaji kesudahannya apa? Kesudahannya membanggakan diri sendiri, mazmumah. Berhujung dia, kalau dia orang yang kaya, menyusahkan orang miskin. Kalau dia orang kuat, menyusahkan orang lemah. Kalau dia orang bijak, menyusahkan orang bodoh. Dia tak jadi pelita di tengah-tengah. Dia bila dia alim, dia menghina-hina orang yang tak alim. Bila dia beramal banyak, dia menghina-hina orang yang maksiat. Bukan nak ajak orang ramai sekali, jadi menyusahkan orang. Dia sesat gitu. Sebab tu kita mengaji ada ilmu fiqh, ada ilmu usul, ada ilmu tasawuf. Maka pujian ilmu ni yang dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh sesuai nafsu kita. Maka dapatlah apa? Allah dapatlah anugerah mudah dia nak ke syurga orang yang menuntut ilmu kerana Allah ni. Serta diberi pengampunan. Kita doa astagfirullahalazim 100 kali, 70 kali tak. Tapi orang yang berilmu, setiap tika dan susah yang dia hadapi, makhluk di langit, makhluk di bumi, hatta hitan dan bahari, maknanya ikan-ikan yang dalam lautan pun memohon pengampunan kepada orang yang menuntut ilmu kerana Allah. Berbeza tak? Jadi kita kena beristighfar dah. Ini tak macam kita buat pada subuh ni, kalau ikhlas hati kita, tulus kepada Allah untuk mencari redha Allah dan Rasul, maka kita juga sebenarnya termasuk orangnya la yastaghfirullah ma fis samawati wa ma fil ardi hatta hitan fil ma. Kita juga termasuk dalam orang yang diminta ampun oleh makhluk suci yang di langit, makhluk tak berdosa di langit dan di bumi, serta ikan dalam air sana. Kalau kita ambil zahir lah yang ni kan, rasa kesian nak dimajikan. Dia tidak tangkap ikan kan, ikan tu berzikir, tu minta ampun ke orang ni, kita dimancing kan. Begitu tak? Rasa majikan ya. Saya minat, saya salah satu mancing. Bukan kata saya. Dan sabda selanjutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan dan kemuliaan orang itu, ya ba'athullah al-ibadah yaumal qiyamati summa yumayyizul ulama wa yaqulu lahum ya ma'syaral ulama inni lam adau ilmi fikum li'u'adzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Rawahu Tabrani fil Kabir. Ini waktu apa ni? Waktu matahari naik. SOP lah. Kalau lepas maghrib SOP tak isyak kan. Jadi SOP juga kan. Saat-saat nak baca saat. Tidak ada lepas subuh tak ada SOP. Lama dah kah? Kita buat 7.30 okey? Okey dah? Saya nak bagi 3 spin. Artinya menghidup oleh Allah akan segala hamba pada hari kiamat. Maksudnya kita mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Kita ada fasa kebangkitan semula. Setelah kita mati, dibangkitkan Allah. Ketika dibangkitkan Allah pertama di dalam kubur, alamnya barzakh. Wa husila ma fi sudur kan.
Wa bu'sirah ma fil kubur, dibangkitkan di dalam kubur. Di ketika itu dibongkarkan seluruh yang kita rasa tak ada masalah, timbul ada masalah, segala perkara yang tersimpan tersembunyi dibongkarkan Allah. Wa bu'sirah apa ni disebut dibangkitkan dalam kubur. Kemudian fasa berikutnya dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di sana Allah akan hisab setelah melalui beberapa proses. Maka ada mizan di sana. Selepas mizan ditimbang amalan kita dan yang jernih, yang bersih daripada dosa, masuklah dia ke dalam syurga. Yang tak bernasib baik masuklah ke dalam neraka. Fasa dah pun dicerita dalam kitab Usuluddin sana. Baik. Maka antara peristiwa yang akan berlaku berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu peristiwa Allah bezakan waktu bangkit nanti di kalangan yang ulama dan yang bukan ulama. Ada beza ni. Artinya menghidup oleh Allah akan segala hamba pada hari kiamat, pada hari yang binasa. Pada hari kiamat, hari yang binasa, tak ada hari dah. Macam tu, tak ada petang, tak ada malam, macam tu kiamat masa dah. Kemudian membeza dia Allah akan segala ulama. Maka berfirman ia bagi mereka itu, hei segala ulama, orang yang menuntut ilmu, sehingga dia memiliki dan menjaga segala adab ilmu dengan mengamalkannya, dengan memeliharanya daripada hilang dan sebagainya, mengajar dan sebagainya. Bahwasanya aku tiada aku hantar akan ilmu kepada aku, tak jadi kamu seorang ulama. Hai ulama, aku tak jadi kamu ni sebagai ulama, sebagai orang yang berpengetahuan. Kerana aku hendak menyesa akan kamu, kerana aku nak masuk ke dalam aku. Takdir kamu sebagai ulama bukan takdir yang seterusnya masuk neraka. Seronok tak itu? Seronok lah. Kalau kita pun anak kita tak anak kita pun jiran kita, tak pun keturunan kita. Ada ulama di situ, setidak-tidaknya darinya ada syafaat untuk kita yang tidak ulama. Kenapa cakap macam itu? Seharusnya kita kena ada perancangan jangka masa panjang. Walaupun anak kita tak jadi ulama, cucu kita itu agak harap-harap jadi ulama. Ada cita-cita kerana keredaan Allah. Selain daripada faedahnya kembali kepada kita juga. Kita kena bertabung. Kalau hal ini kita kena merancang dalam hal nak memanusiakan manusia, mendiri, ada istilah pendidikan, kemandirian murid. Saya ni cikgu juga, tapi tak ngajar. Kita tengok cikgu yang ngajar. Jadi kemandirian murid adalah kemandirian kehambaan bagi Tuhan, supaya dia ulama. Apa juga yang dia cenderung, sama ada cenderung itu duniawi atau ukhrawi, ke arah mana jiwa dia, menuntut redha Allah kah, atau nak mengenyangkan nafsu dan syahwat demi kerana jawatan, makan, gaji, kemasyhuran, pujian, sanjungan kah, atau semata-mata ya Allah, moga-moga apa yang kumiliki ini menjadi taruhan di akhirat kelak dan meredha. Adakah macam itu? Kalau tidak macam itu, al-ilmu hujjatun 'alaina wa la 'alaina. Ilmu itu sendiri yang menyeret kita ke dalam neraka. Ilmu itu sendiri sebenarnya menjadi masalah kepada kita di hadapan Allah. Dia menggunakan ya Allah untuk mencari kesedapan duniawi sehingga melupakan keamanan engkau, sehingga melupakan lalaian daripada menuntut redha engkau. Ilmu itu sendiri kan esok ni kan ditutup mulut, tangan bercakap, kaki bercakap, mata bercakap, ilmu itu bercakap juga. Memasuk kita dalam neraka sana. Na'udzubillahi min zalik. Itu setengah adalah
Yang kita nak mati ni. Esok suruh ibu ni, bukan seribu. Ibu nak bayar tu. Baik, nak mana nak mati ni? Syahadat. Syahadat, mana syahadat? Oh, okey. Tetapi kerana memulia akan kamu berjalan oleh sekilas kamu kepada syurga, persilakanlah ke syurga. Maka sungguhnya telah aku ampun bagi kamu. Aku dah ampun dan kesalahan dan dosa kamu. Meriwayat hadis ini oleh Imam Tabarani dalam kitab Kabirnya. Dan sabda Nabi SAW kita nak station Man ja'ahu malakul maut wa huwa yatlubul ilma li yuhya bihi al-islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Barang siapa datang, artinya barang siapa datang akan dia oleh malakul maut padahal dalam menuntut ia akan ilmu supaya menolong ia dengan dia akan Islam niat dia, maka adalah antaranya dan antara segala anbiya sedarjat yang satu, darjat yang satu nak syurga, ada ketinggian yang lain. Cerita ada satu masa kami di budak pondok ni, dulu seperti pondok ada satu dia bila mai bulan Ramadan, kita pondok tutup, ada pondok yang buka. Itu tutup yang buka ni berapa tadi je. Lalu adalah waktu orang pelajar kita di Malaysia ni buat buat pasport pergi ke Thailand sana untuk habiskan beberapa kitab dan kajian dalam tempoh sebulan. Baik. Ketika sampai di sana, yang jadi peliknya cerita lah. Dia kata kelihatan satu orang tua, umur ada 85 tahun, ngaji dengan budak-budak muda. Kitab yang tipis je, kitab basic pun, kitab mulia temusan ni. Lalu tanya, cik tak apa nak mengaji kitab ni? Dan ngaji je. Berapa kali khatam lah, rasa-rasanya lebih dari 50 kali khatam kitab. Lepas tu dia tanya lagi, cik ni bahasa apa tadi? Bahasa kita bagi waktu kurang. Cik tak apa tu. Kenapa cik ngaji lagi? Cik niatlah hati supaya mati nanti dalam ilmu. Kan nanti kata mudah kan. Rupanya kawan kala itu tutup kitab tu dia boleh tutup buku dah. Dia mengaji juga. Tu apa berubah-ubah pengaji. Jadi nak ceritanya mana dia ambil dia ambil di sinilah ni malaikat maut ni. Malaikat maut ni apa? Dia kata apa di sini? Padahal dalam menuntut ia kepada ilmu supaya menolong ia dengan dia akan Islam, maka adalah antara segala apa yang terdapat yang satu. Baik. Maka di sini ni kemudahan dia dalam satu ilmu. Yang kedua darjat dia sama darjat dengan ahli, dengan para anbiya Allah di syurga nanti. Maknanya seorang ni dia nak dapat kelebihan yang Allah redha pada bentuk ilmu dan hamba yang Allah janjikan tu serah pada Allah, tapi Allah redha. Dia tak habiskan masa dia fikir hai cucu, fikir hai harta pusaka, fikir tak. Dia lepaskan semua tu, dia bersedia untuk belajar kepadanya pada dunia ni tak ke akhirat sana. Jadi kita kena faham situasi ni dan kita kena lihat dunia kita, alam kita, kampung kita bukan di sini. Orang Islam ni nampak bukan di sini. Sebab tu kalau kita belajar bab fisabilillah, bab jihad sebagainya, rasa-rasa kita balik tak jadi. Pasti nak matikan semua. Tepat kita. Jadi makna kita kena faham bila kita duduk kat dunia ni, tempat kita nak berhenti di akhirat. Dunia ni bukan tempat berhenti, tempat nak berkhayal-khayal, tempat nak bersedap-sedap, bukan. Buang persepsi. Habis nak kena beramal lah, buat cakap lah. Jangan ada pemikiran tu kat sini nak berehat. Kalau ada mat tu dia masalah. Dia jadi suul khatimah dan tak bersedia untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam wa a'lam, kita bagi syahadat. Jadi okey nak 7,5 jam. Jadi cakap kita buat insya-Allah sekadar yang kita baca, mudah-mudahan Allah beri kepada kita sesuatu yang manfaat untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dan dimudahkan Allah untuk kita beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan shalihan wa du'an mutaqabbalan. Allahumma ya Rabbi bil ikhlas wa qulubana min asy-syirki wal 'isyan haqqan ta'allasa qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, PKP ini lama tak jumpa. Alhamdulillah.